Assalamualaikum and hi everyone. So today kita akan tengok soalan pra PSPM KMPP bahagian B. So bahagian B ni kita ada 75 markah. So jumlah soalan ada lebih kurang 7. Okay, kita ada 7 soalan. So you need to answer all the questions. Okay, so we start with question number 1. So question number 1, find the following limits. Okay, so for question 1A, kita ada limit where x approaching to a, x squared plus b minus a x minus ab, and you divide by x squared minus a squared. Okay, so how we do this question? Okay, so actually macam kita dah belajar sebelum ni, if we want to find the limit, we need to substitute the limit or the x into the function. Okay, so kalau kita try masukkan, kita akan dapat a squared tolak b minus a, and darab a tolak ab, and divide all by a squared minus a squared. Okay, so kalau you calculate ni, you akan dapat 0 over 0. Okay, so macam kita dah belajar, bila dapat 0 over 0, ada dua possibility sahaja, sama ada kita substitute, factorize ataupun kita darabkan dengan conjugate. So dalam kes ni kita tak ada pun punca kuasa, so tak perlulah kita nak darabkan dengan conjugate. So kita kena factorize. So macam mana nak factorize bahagian ni? So okay, untuk yang bahagian atas ni, actually you kena factorize secara manually lah, tak boleh guna calculator sebab dia adalah constant A dengan B. So kalau you factorize, so kalau kamu tengok kita ada x squared tambah b minus a x tolak ab. So kita akan dapat x tolak a dengan x tambah b. And bahagian bawah pun sama, kita akan dapat x tolak a dengan x tambah a. Okay, and then kita boleh eliminate x plus a dengan x minus a dengan x minus a. So tinggallah limit x approaching to a, x plus b divide by x plus a. And then kita try masukkan kita punya a. So a plus b bahagi dengan a plus a. So akan dapat a plus b bahagi dengan 2a. So tak dapat kosong over kosong, maka itu adalah dia punya limit. Okay. Okay, so untuk soalan A, kita tengok pula soalan B. So untuk soalan B, kita ada limit x approaching to negative 2. And then x cube tambah 8 bahagi dengan x squared tolak 4. Okay, sama juga bila kita try masukkan dalam kita punya function. So kalau kita masukkan negatif 2, dapat negatif 2 tolak 4. So akan dapat kosong over kosong. So sama ada factorize ataupun conjugate kan. Tapi kita tak ada square root. So kita factorize sahaja. So factorize. So x cube tambah 8. So macam nak factorize x cube tambah 8. Okay, so katalah kita tahu, so kita tulis dulu x cube tambah 8. Sebab kita boleh tahu kita nak x tambah 2, so ni akan jadi x tolak 2. Okay, so sekarang macam mana kita nak dapatkan dia punya factorization? So ini kita kena buat long division. Okay, so kita kena bahagikan x cube tambah 8. So nak bahagi dengan apa? So kalau kamu tengok dekat sini, kita ada x approaching to negative 2 kan. Okay, so maksudnya dekat sini dia punya
dia punya roots ataupun dia punya solution adalah dia punya factor adalah x tambah 2. Okay, so bila kita long division, kita akan dapat x kuasa 2. So akan jadi x cube tambah 2x squared. Okay, so kita kali 2x squared tambah 8. So kita akan dapat negatif. So tolak 2x. So akan dapat negatif 2x squared tolak 2 darab 2, 4x. Okay, so kita akan dapat 4x tambah 8. And last kali tambah 4. Jadi 4x tambah 8. And jangan lupa tolak. Okay, so this one is called long division lah. So kita dah belajar dah sem 1. So you tengok balik macam mana nak buat. So basically kenapa kita buat long division, sebab kita tahu yang x cube tambah 8 ni adalah hasil darab antara x squared tolak 2x tambah 4 darabkan dengan x tambah 2. So this is equal to limit x approaching to negative 2 x tambah 2 darabkan dengan x squared tolak 2x tambah 4 dan bahagi dengan x tambah 2 darabkan dengan x tolak 2. Okay, so now kita boleh eliminate x tambah 2. So tinggallah x squared sahaja. X squared tolak 2x tambah 4 dan bahagi dengan x tolak 2. Okay, sama juga bila you masukkan negatif 2, kita still lagi akan dapat adakah kita dapat 0 over 0? Takkan, sebab kalau dekat bawah ni kita masukkan negatif 2, kita akan dapat negatif 4. So maksudnya kita dah boleh dah masukkan dia punya limit. So dapatlah negatif 2 tambah 4 bahagi dengan negatif 2 tolak 2. So tekanlah kalkulator, dapat jawapan negatif 3. Okay, so itulah macam mana caranya kita nak jawab soalan B. Okay, so now kita proceed to the last question, soalan C. So limit x approaching to 3, punca kuasa x tolak punca kuasa 3 bahagi dengan x squared tolak 3x. Okay, so yang ni kita ada punca kuasa ataupun square root. Okay, sama juga first step untuk jawab soalan limit ni, you masukkan sahaja dia punya x. So kalau kita masukkan, kita akan dapat punca kuasa 3. Okay, so ini tadi so 3 bahagi dengan 3 kuasa 2 tolak 3 darab 3. So akan dapat 0 over 0. So ada dua possibility, factorize ataupun conjugate. So disebabkan kita ada square root, so kita kena darabkan dengan conjugate. So apa dia punya conjugate? So conjugate dia adalah, so kamu tukar sahaja dia punya sign dekat tengah-tengah ni. So kalau dia negatif jadilah positif, kalau dia positif tukarlah jadi negatif. And sama juga bahagian bawah pun you kena bahagilah dengan conjugate yang sama. So now kita nak darab. Okay, so darab ni you darablah satu. Siapa yang tak erti tu, darab je lah satu-satu, tak apa. Set x darabkan dengan set x akan jadi x. Set x darabkan dengan 3x akan jadi set 3x. Ni akan jadi tolak 3x. And dia akan jadi tolak 3. And bahagi. So bahagian bawah ni okay, tak perlu. Kalau boleh jangan expand dulu, sebab kita nak tengok dulu bahagian atas ni kita dapat apa. Limit x approaching to 2. So yang ni boleh potong. So dapatlah x tolak 3 bahagi dengan x squared tolak 3x darabkan dengan punca kuasa x tambah 3. Okay, so kalau kita try masukkan 3, kita still lagi akan dapat kosong bahagian bawah. And atas bahagian bawah pun akan dapat kosong. So maksudnya kita kena buat lagi elimination. So macam mana buat elimination? So bahagian atas ni tak boleh nak tak boleh nak buat apa dah. Nak factorize pun tak boleh, tapi kita still lagi ada bahagian bawah. So bahagian bawah ni
dia adalah X kuasa 3 kan. X kuasa 2 tolak 3X. So basically kita boleh pecahkan dia jadi X tolak 3. Okay, so X darab X tolak 3 darab dengan punca kuasa X tambah 3. Okay, sebab tu saya kata kalau boleh bahagian bawah ni you jangan expand sebab kita akan factorize dia juga. Okay, sebab kita nak eliminate dengan bahagian atas. So dapatlah dia punya function yang paling simple, yang di mana bila kita substitute 3 kita tak akan dapat kosong over kosong. Okay, sebab atas ni dah 1, so bawahnya akan dapat 3 darabkan dengan punca kuasa 3 tambah 3. So berapa jawapan dia? Okay, jawapan dia lah yang ini, ataupun kalau dalam bentuk desimal dapatlah 0.0704. Okay, so itu for question number 1. Okay, so now we go to the question number 2, bahagian B. So question number 2 once again adalah soalan limit. So dia bagi lagi bagi dalam bentuk piecewise function. So bila bagi piecewise function ni, so tak lain tak bukan kita kena tukarlah dalam bentuk number line. So kita ada kita satu nombor sahaja, just 2. So okay, kita akan gunakan warna hijau. Okay, so kita ada X less than 2. Okay, so less than 2 kita akan pergi ke kiri. Then kita try guna warna kuning. So X greater than 2, so dia punya bulatan adalah empty circle. So kita akan pergi ke kanan. Okay, so boleh tulis dia punya function. So 3x squared tolak 6x bahagi dengan modulus x minus 2. And then kita ada x plus 1. Okay, so ni adalah dalam bentuk number line. So lebih mudah lah. So kalau kamu tengok, kalau kita pergi kurang daripada 2, ini function dia. Kalau lebih besar daripada function dia adalah x tambah, lebih besar daripada 2, function dia adalah x tambah 1. So the question is find limit fx x approaching 2 from the right and x approaching 2 from the left. Okay, so x approaching 2 from the right. So daripada kanan, so saya akan gunakan pen merah. So daripada kanan, daripada sini lah. So dia punya limit adalah sama dengan limit, so ini ada fx. Okay, so limit x approaching 2 from the right fx. So macam saya kata tadi, right daripada right kan x tambah 1 kan. So ganti sahaja dia punya limit. Limit x approaching to the right, 2 from the right of x plus 1. So this is equal to 3. Okay, macam mana saya tahu 3 kan? Tiba-tiba dia dapat 3. Okay, so masukkan lah 2 ni. 2 tambah 1 sama dengan 3. Okay, so dah dapatlah daripada sebelah kanan. Sekarang kita nak tengok pula daripada sebelah kiri. So daripada sebelah kiri, yang inilah. So ni function dia. So ganti saja limit x approaching 2 from the left fx is equal to tetapi kita ada masalah dekat sini sebab kita punya function ada modulus. Okay, so macam mana kita nak hilangkan modulus? So macam saya ajar tadi, kita ada so kita ada x tolak 2 kan. So dia ada possibility kalau x tolak 2 untuk x lebih besar daripada 2. And then kita ada lagi satu, negatif x tolak 2 adalah untuk x kurang ataupun equal to 2. Okay,
So dalam kes ni kita punya X adalah daripada sebelah kiri sebab dia adalah negatif ataupun kurang daripada 2. So kita akan ambil yang bahagian bawah. Okay, so benda ni tak semestinya kita ambil yang negatif sebab soalan tadi pun kita ambil yang negatif. So yang ni pun kita ambil negatif. Kebetulan sahaja sebab kalau daripada sebelah kanan kita akan ambil yang positif lah. Okay, so maksudnya ini adalah sama dengan limit x approaching 2 from the left. So 3x squared tolak 6x bahagi dengan negatif x tolak 2. Okay. Okay, so kalau kita masukkan dia punya limit 2. Okay, 3 darab 2 tolak 6. So negatif 2 tolak 2. Okay, so ini pun akan dapat kosong over kosong. So once again kosong over kosong factorize ataupun conjugate. Okay, so bahagian atas ni actually kita boleh factorize. So kita akan dapat 3x dalam kurungan x tolak 2 bahagi dengan negatif x tolak 2. So ni boleh potong. So tinggallah limit x approaching 2 from the left 3x. Sorry, negatif saya tinggal. So barulah masuk negatif 3 darab 2 which is sama dengan negatif 6. So ini adalah dia punya jawapan. Okay, so dah dapat dah dia punya limit daripada sebelah kiri dan sebelah kanan. And then hence, determine the existence of limit fx where x approaching to 2 and give your reason. Okay, kenapa? Okay, so kalau kita tengok balik, macam mana kita nak tahu kewujudan existence of limit. So untuk tahu kewujudan existence of limit, okay, if limit x approaching to 2 fx exists, maka limit x approaching 2 from the left must equal to limit where x approaching 2 from the right also sama. Okay, dia equal lah daripada kiri dengan sebelah kanan. Tetapi kalau you tengok daripada sebelah kanan, kita punya limit adalah sama dengan, okay, ni yang sebelah kanan tadi kita buat ialah 3. Daripada sebelah kiri, so yang kita buat tadi adalah negatif 6. So sama ke tak sama? Okay, so kita ada 3. Sorry, yang ni sebelah kiri negatif 6 negatif 3. Okay, so obviously adalah berlainan lah. Okay, so maksudnya kita boleh kata yang limit daripada sebelah kiri tak sama dengan sebelah kanan. Okay, so kita boleh buat conclusion ataupun kita punya reason. Limit x approaching to 2 fx does not exist. Okay, kenapa? Kena bagi tahulah. Sebab because limit x approaching 2 from the left does not equal to limit x approaching to 2 from the right. Okay, so itu adalah dia punya reason. Okay, so habislah soalan 2. So next kita akan pergi kepada soalan ketiga.